Baik, kita kembali lagi. Jadi di segmen kedua ini, seperti yang saya cakap tadi, kita akan bincangkan bagaimana kita nak menerapkan sifat-sifat atau budaya keusahawanan itu. Kalau kita bercakap dia peringkat rendah, maknanya anak-anak kecil ni kita didik dia nanti besar jadi usahawan. Jadi bersama saya untuk bincangkan topik yang istimewa ni, kita ada Encik Shah Habudin Jalil Kamaruzaman, Yep. pengarah urusan NZ Consultancy. Terima kasih kerana sudi hadir. Sama-sama. Terima kasih. Saya sebenarnya tertarik bila rakan saya bercerita tentang konsep ni. Dia kata Encik Shah ada satu pendekatan di mana macam tadi saya cakap, sebab 2-3 kali sebelum ni pun saya pernah menubuh beberapa universiti. Semuanya nak bercakap nak jadi usahawan. Jadi sebelum keluar memegang skor ijazah tu, dia orang dah ada teori ataupun pengisian bagaimana nak jadi usahawan. Mungkin dah tersebabnya kalau kita tengok tiap-tiap tahun kita ada beberapa berita yang mengatakan ada segelintir kita punya graduan ni tidak mendapat pekerjaan. Jadi antara aspek yang mungkin boleh membantu usaha ini untuk mengatasi masalah ini dengan menerapkan nilai-nilai untuk menjadi usahawan. Kita bekerja sendiri. Jangan mengharap kerja pada orang. Kita kerja sendiri. Itulah nak tahu sikit macam mana ni. Peringkat mana umur yang you cakap cilik ni? Okey, peringkat pertamanya adalah pada umur 9 hingga 13 tahun. Pada mulanya saya tengok lebih kepada, kalau kita tengok anak-anak orang-orang yang berbangsa Cina, dia mempunyai bisnes. Jadi anak-anak dia secara direct dia tahu warisan, apa yang ayah warisan, jadi dia tahu apa yang ayah dan ibu dia buat untuk mendapatkan duit. Tapi kalau kata anak kita ni, katakan kita makan gaji dan anak kita tak tahu apa yang kita buat. Jadi apa yang dia nampak, ibu bapa dia bawa balik duit, ataupun dia pergi kepada satu dinding tu, dia cucuk kad dapat duit. Itulah semua duit dia. So anak-anak ni secara kecil tu dia tak tahu value of money, dia tak tahu nilai duit tu dan apa yang parent dia buat untuk dapatkan duit tu. Okey, jadi bila kata parent dia buat bisnes, dia nampak directly, parent dia terpaksa jumpa orang, terpaksa jual benda ni, terpaksa beli benda ni, terpaksa letakkan harga macam ni, terpaksa selesaikan masalah apa semua, terpaksa marah pekerja apa semua untuk dapatkan duit. So dia tahu value of money tu sangat besar dan nilai duit tu penting dalam kehidupan dia. Okey. Dan kemudian kalau kita tengok budak-budak kan, bila kita tanya dia, cita-cita nanti besar nak jadi apa? Dia punya jawapan biasa, kalau budak lelaki pilot lah, pilot, doktor, lawyer, tentera, bomba. Kalau perempuan pramugari lah, ataupun pembaca berita macam Ernie. Okey. Jadi tapi malangnya bila anak tu besar, tak ramai yang dapat mencapai cita-cita yang macam ni. Dan tak ada seorang pun yang bercita-cita nak menjadi peniaga ataupun usahawan. Sebabnya ciri-ciri nak menjadi usahawan ni satu benda yang tak berapa baik, sebab masa depan tak terjamin dan pendapatan tak tetap, risiko tinggi. So parent kita pun, macam parent saya sendiri pun, awal-awal bila kita jadi usahawan, dia tak berapa setuju sebab dia tak nampak masa depan. Dia sanggup kita pergi kerja, pakai tie, pakai coat, dapat gaji 1,500 pun dah okey. Duduk dalam bilik aircon. Duduk dalam bilik aircon cukup lah. So sepanjang hidup dia macam tu. Okey, tapi bila kita capai umur 20 ke 30, ramai antara kita yang berlumba-lumba nak jadi usahawan. Tapi pada waktu tu bukanlah kata terlambat, tapi lebih baik kalau kita start lebih awal. So waktu tu kita start menyesal lah kenapa kita tak buat lebih awal. Okey. Jadi saya tengok bila saya tengok senario macam ni, saya nampak kelebihan tu banyak kepada kanak-kanak yang mendapat pendedahan langsung daripada ibu bapa dia daripada kecil. So kanak-kanak tu dah tahu value of money, yang pertama. Yang kedua, dia dah tahu kaedah-kaedah, kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada seseorang usahawan tu untuk menjadi usahawan yang berjaya nantilah. So kalau dia belajar pada umur 7 tahun benda yang sama, dan dia belajar benda yang sama nanti pada umur 20 tahun. Tapi bila kita dah agak tua ni, kita agak keras untuk dibentuk berbanding dengan budak-budak kecil. Okey, so kalau kata budak kecil tu dah tahu benda-benda macam ni, so dia akan lebih mahir lah. So dalam program yang kami buat ni, dia dipanggil Kidspreneur ataupun usahawan cilik lah. Usahawan cilik ni kita buat satu program di mana kita akan ajar budak-budak ni mengenai asas-asas keusahawanan. Tapi kita juga perlu faham asas keusahawanan ni bukanlah untuk menjadi peniaga saja. Kalau kita seorang doktor pun kita ada asas keusahawanan, dia adalah sesuatu yang menarik lah. Sebab apa? Asas keusahawanan ni adalah penyelesaian masalah secara kreatif. So macam mana nak berkomunikasi dengan orang, macam mana nak minta tolong, macam mana nak berjual barang, macam mana nak beli barang, macam mana kita nak
create satu nama yang cantik untuk perniagaan kita, dan adakah business model yang kita buat ni viable, adakah orang berminat nak beli barang kita. So benda-benda macam ni akan menyelesaikan masalah perniagaan tu lah. So skill-skill macam ni pada budak-budak sebenarnya bagi dia kita buat macam game. Kita buat speech, lepas tu kita buat soal jawab. So bagi dia orang buat presentation kat depan. So tunjuk apa perniagaan yang dia orang nak buat dalam kumpulan. So dalam kumpulan dia panggil team building untuk membina kumpulan yang kuat, untuk dia komunikasi apa semua. So dia akan buat presentation, dia akan tunjuk saya nak buat bisnes mencuci kereta, jiran-jiran saya katakan. So dia orang boleh kumpul 4 orang dan buat bisnes tu, dan dia orang boleh dapat dapat pendapatan tambahan lah. So macam saya tengok, saya ambil contoh yang dekat lah dengan saya. Macam saya waktu kecil, saya 9 tahun saya start buat bisnes jual barang di sekolah. So bila kita bawa balik, kita dapat RM5. So bila dapat RM5, kita bagi kat mak RM2.50, kena tol. Lepas tu RM2.50 lagi kita guna untuk duit sekolah esok. Duit sekolah esok, dan esok pula kita pergi jual lagi. So secara tak langsung benda tu selesai lah masalah mak saya nak bagi duit sekolah, nak pergi sekolah. Tapi dalam masa yang sama kita belajar pelbagai kemahiran lain lah. Kemahiran mengenai nilai duit tu sendiri sejak daripada kecil lah. So itulah kepentingan program tu. Itu yang saya tengok tu macam pengalaman saya sendiri. Saya tak berniaga lah masa kecil dulu. Tapi saya ingat adik saya yang bungsu ni, dia selalu, sebab kemahiran dia melukis. Jadi saya terkejut juga, umur baru 7 tahun. Dia lukis lah kartun-kartun semua ni. Jadi daripada yang itu dia akan jual sekeping RM1.50. Dia kata, ush, buat duit pula budak ni kan. Jadi itu satu konsep lah. Tapi mungkin macam tadi Cik Syahabudin pun ada kata, benda tu satu konsep yang baru. Jadi kalau kita nak bercakap tentang sokongan ibu bapa, itu adalah sangat penting. Apa-apa benda pun kita kena restu ibu bapa, sokongan ibu bapa. Mungkin dalam konteks 10-20 tahun dulu benda ni sangat baru. Macam you cakap tadi. Macam ketakutan yang ada pada ibu bapa ni satu je, yang kebanyakannya saya buat survey di kalangan ramai orang lah, beratus orang. Saya buat survey mengenai adakah program ni ada masa depan ataupun tidak. Dan kebanyakan ibu bapa dia hanya concern satu, dia takut anak dia tak belajar kalau dia dah merasa duit. Jadi itu yang kita kena tekankan pada anak-anak tu, dia kena belajar sampai habis, at least sampai degree, untuk dia ceburkan diri dalam perniagaan lah. Sebab kalau dia dah ada kemahiran, dia ada kemahiran bisnes lagi, so dia boleh berkembang dengan lebih cepat berbanding kalau kata dia tak ada dia tak ada degree ataupun master kan. Jadi itu pun kita akan tekankan di kalangan budak-budak ni, supaya pembelajaran di sekolah tu penting. Tapi budak-budak ni kita kena tengok, dia ada banyak masa kosong tau. Dia ada cuti sekolah seminggu, lepas tu ada sebulan, lepas tu seminggu lagi, lepas tu sebulan lagi. So waktu-waktu macam tu apa budak-budak ni buat? So kalau kita tengok budak umur 12 tahun, 13 tahun, dia orang ni di persimpangan jalan. Sama ada nak pilih ikut kawan pergi kedai game, ataupun nak pilih ikut kawan pergi mana, nak pergi shopping ke, lepak di shopping komplek. Tapi kalau budak-budak ni diberi pendedahan mengenai duit, dia akan cintakan duit tu. So kita bagi tahu dia lah limit dia untuk buat bisnes ni pada waktu cuti sekolah sahaja. Dia tak perlu kembangkan bisnes untuk sepanjang tahun. Jadi bila kita terangkan macam tu, budak-budak tu akan faham, dan dia tahu musim cuti sekolah adalah musim dia buat duit. Jadi bukanlah musim untuk dia lepak-lepak. Jadi kita solve satu lagi problem, yang mana problem masalah sosial dalam masyarakat, yang mana budak-budak kita ni kan. Kebanyakannya kalau kita tengok budak-budak kampung lah, budak kampung ataupun di bandar pun saya rasa ada. Budak-budak ni dia orang lebih terdedah kepada macam hiburan lah. Tapi kalau kata kita jadikan duit ataupun perniagaan dia ni sebagai hiburan, dia akan lebih sibuk dengan perniagaan berbanding dengan menceburi terlibat dalam gejala-gejala sosial ni lah. Lagi elok macam tu tak sebenarnya? Lagi elok macam tu. Itulah, kalau mungkin saya pun nak menyentuh sikit bila kita bercakap tentang kita perlukan sokongan ibu bapa, kita perlukan macam, mungkin tak ramai yang ada menyediakan kursus-kursus sedemikian. Setakat ni Cik Syahabudin ada buat sendiri kan? Di Kedah kan? Di Kedah. Kita ada buat di Kedah, di Pokok Senar. Kita buat satu pilot program lah. Dalam pilot program ni kita cuba kita latih lebih kurang 70 orang kanak-kanak daripada seluruh negeri Kedah tu untuk latih untuk menjadi usahawan lah. Tapi kalau di kampung ni kita lebih tunjukkan dia orang perniagaan kecil lah. Perniagaan kecil untuk dia orang at least ada target ke arah sampai ke situ lah. Dan keusahawanan ni penting untuk kita start awal. Kalau kita tengok untuk pendapatan negara juga. Kalau kita tengok hari ni ramai graduan yang menganggur, dan dia orang sanggup menganggur daripada start business. So adakah lebih baik kita duduk saja di rumah ataupun kita buat something untuk kita dapat pendapatan berbanding dengan kita apply
kita apply kerja di banyak tempat kan. Itu mungkin kita boleh bincangkan lebih lanjut. Saya juga nak sentuh berkenaan